buat 3 report version 1. So susah kan untuk tahu yang mana satu yang latest, especially kalau kita bekerja dalam team. So orang tu dia letak underscore nama dia, and then ada haywire lah, especially kalau kita buat dalam bekerja dalam team. Tapi ramai juga yang bukan coding tapi dokumentasi, buat garis panduan, buat laporan dan sebagainya pun biasanya hadapi masalah yang sama. Okey, yang kedua masalah berkongsi file. Kongsi file ni kita nak share file kita tu, dia apa nama, bila kita nak hantar email, over limit lah, size terlalu besar dan sebagainya. Ini pun masalah juga. So ataupun kita hantar orang tu tak boleh terima. So dah macam-macam lah. So that's another problem. Yang ketiga, ni pun sama juga, email attachment over limit. So kita hantar size tu katakan limit 20 megabyte. Tapi file PowerPoint 50 megabyte. So tak boleh nak hantar. Ataupun email dia yang dah lebih, dah over limit. Kita hantar dia asyik bounce je. Ini pun salah satu masalah dia jugalah. Ketiga, ransomware ataupun kena virus. So katakan kita dah buat perubahan banyak-banyak, tiba-tiba kena serangan ransomware, habis hilang semua file. Sudah kan. So ini masalah. Dan seterusnya, okey, kalau kita katakan kita dah buat changes, itu kita nak patah balik yang bulan lepasnya. Susahlah kalau kita tak save banyak kopi. So tak boleh nak U-turn. U-turn ni sensitif sikit lah sekarang ni kan. Tapi ada masa yang kadang-kadang kita nak tengok balik apa yang dah changes bulan lepas. Ataupun kita nak tengok apa beza ni dengan yang version sebelum ni. Kalau especially kalau kita bekerja dalam kumpulan, kita nak tahu apa yang anak buah ataupun rakan kita ubah, edit dokumen tu. So, kalau kita pakai yang biasa, kita tak dapat tengok lah. Okay, masalah lain adalah kalau kita sharing ni, kita tak boleh kalau ikut perkeling yang sedia ada jabatan yang tak benarkan untuk kita sharing di cloud. Contohnya Google Drive ke, OneDrive ke, Dropbox dan sebagainya. Saya faham ada agensi yang ada big box tu kan. Tapi tak semua agensi subscribe dengan MyGovUC. Jadi tak semua agensi yang dapat that features lah. Dan itu pun mungkin ada limitasi-limitasinya. So jawapannya adalah SVN. SVN ni singkatan kepada subversion. Okay, SVN. Apakah SVN? SVN ni adalah satu efficient punya versioning control system lah. Ada beberapa lagi versioning control. Yang popular SVN dengan JIT ataupun JIT. Itu saya akan terangkan apa beza dia. So SVN ni kita boleh rename, copy file, move ataupun remove file ataupun folder untuk kita dapatkan dia punya full version history. Dan this is open source license, jadi tak perlu risau berkaitan dengan pembayaran lah, kecuali kita pakai beberapa software yang memudahkan kita. Okay, software tu ada subscription fee. Tapi secara basicnya kalau dia free lah, dia percuma. Okay, ini contoh subversioning lah. Maksudnya seorang klien dia upload ke server version 1 and then yang lain boleh download ke PC masing-masing dan orang ni pun boleh upload balik. Okay. Okay, contohnya this one ada repository, head, ada revision 1, ini client. So client ni apa yang dia buat adalah dia akan download ataupun kalau dalam istilah SVN ni kita panggil update lah. So update dia punya, first dia akan check out dulu, check out apa yang dekat repository ni masuk ke dalam komputer dia. So bila dia check out, dia akan dapat satu working copy. So bila dia edit this copy ni, changes and then dia commit balik ke server. So bila commit, version file ni akan jadi revision 2. Sebab tu dia dipanggil versioning control. So automatic untuk version ni, automatic this system yang akan bagi. So mudahlah, tak payah nak kita tengok macam mana. Dan dia ubah lagi, dia hantar ke server, dah jadi version 3. So setiap kali dia edit, dia save and then commit balik ke server. So kalau dia nak patah balik ke version sebelum ni, dia boleh check out version yang sebelum ni. Nanti saya akan tunjukkan macam mana nak buat. Okay, kalau klien ni check out tanpa beritahu dia nak version mana, so dia akan dapat the head. Head ni maksudnya yang paling latest lah. Head ni yang maksudnya yang version yang paling latest sekali yang ada di repository.
Okay. Ini adalah apa tu yang paling mudah sekali nak set up sebab saya faham. Uh, Walaupun nama orang IT tapi tak semua yang pandai nak masuk command line, type dan sebagainya pun. Dah lupa. Saya pun tak mahir sangat lah. Bolehlah sikit-sikit. So paling senang sekali kita pakai Visual SVN Server. Download je, boleh download dekat visualsvn.com. URL dia. Klik, download, follow step dia. Step pun ada dekat situ. Tapi sebenarnya kalau tak tengok apa tu, installing punya video guide pun klik next pun dah boleh. Saya akan tunjukkan sekejap lagi macam mana nak set up dia. Dan kita juga perlukan SVN client. Client ni kita akan install di setiap komputer yang nak connect ke server lah. Ada client ni memudahkan. Okey, saya akan demo sikit macam mana nak install SVN server ni. Okey, saya ada satu PC1 dipanggil server. So server ni tak ada apa-apa. So apa yang saya buat, saya akan pergi ke visualsvn.com, server download. Sebelum kita sampai kat sini, katakan dia akan kedua lah, Visual SVN ataupun Visual SVN server. Saya nak set up server dulu. Saya boleh klik dekat download, ambil sesi berapa bit, itu 32 bit. Ni virtual machine je, saya pakai yang 32 bit lah. So saya download. Saya download ni, dia akan ada installer lah. So bila saya dah download, saya dah install dia, klik je dekat Visual SVN server. Okay, tanya nak run. Okay, yes, next. Yes, next je. Kalau tak faham, just next je. Okay. Ini lokasi dekat mana lah dia akan install dan juga dekat mana repository kita. Kalau tak tahu, just next je. Siapa pun, dia ada dua lah. Kita nak pakai SVN authentication ataupun nak pakai Windows authentication. Ni kalau kita duduk dalam Active Directory environment, kita boleh pakai Windows. Tapi kalau tak pasti, just pakai Subversion Authentication. Ni lebih mudah kita nak kawal lah. Install. So bila kita install, dia akan tanya permission semua. Okay, ada yang akan tanya apa tu spek server ni, kena server yang power ke apa ke. Jawapannya tak perlu server power. Saya ada komputer dekat office saya tu, saya set up it's a PC Intel Core 2 Duo kot. RAM pun 2 gig je ke 4 gig. Very slow. Nak onkan komputer tu dekat setengah jam saya rasa. Lepas tu bila dah on apa semua, nak buka Word, kita kan klik Word, rasa kat 3 minit baru Word tu boleh buka. Very slow. So siapa pun tak nak pakai PC tu. Saya ambil PC tu, saya set up di Visual SVN and dia bekerja dengan sangat efisien dan laju lah. So tak ada masalah. Tapi PC tu saya tak sambung monitor lah. Saya dah cabut monitor, saya letak bawah meja. Selesai masalah. Okay. Sekarang lepas saya dah install this Visual SVN ni, dah selesai. Dah siap dah. Dah running dah dalam server saya ni. So sekarang apa yang kita kena buat adalah so repository, kita boleh set up repository, cuma kita boleh set up users. So repository ni katakanlah saya nak create satu repository. Kita boleh buat beberapa repository pun. Okay, katakan repository. So kalau tak faham, just next je. Okay, kita bagi nama repository ni. Katakanlah saya nak letakkan nama dia sebagai bahagian. Bahagian apa bahagian IT lah. So ni adalah center apa tu? Bahagian IT punya. Empty identity, okay, next. Dan all submission has apa tu, read write access, okay, create, finish. Kita boleh buat repository lain juga. Apa tu? Ini katakan untuk unit. Katakan unit ni adalah unit unit aplikasi apa tu? Unit keselamatan. Okay, next. Create, finish. So saya ada dua repository, satu repository bahagian IT, satu repository bahagian IT. Tapi okay, nak ni saya pakai ni kecil lah. Okay, dia tak boleh jarak katakan saya buat kat sini jarak bahagian IT tak boleh. Jadi dia kena dekat. So okay. Sekarang bila saya dah create repository, saya boleh create user. Create user.
Saya namakan dia sebagai user 1. Password pun user 1. User 1. So, ada satu user 1. Tapi tak sedap lah nama user 1 kan. Cubalah nama yang nampak real sikit. Itulah nama Aminah. Okay, satu user nama Aminah. And then satu user lagi nama dia apa? Nazarul. And then satu user lagi. Kita create 3 user. Satu user lagi nama dia David. Okay, sekarang ada 3 user. Aminah, David, Nazarul. So dekat bahagian IT ni ada saya nak bagi akses kepada tiga-tiga ni lah. Saya boleh klik properties and then security everyone boleh. Okay, tak apa. Untuk keselamatan ni 2 orang saja. Iaitu yang ada iaitu Aminah dengan David. So, everyone saya remove. So keselamatan ada 2 user, bahagian IT semua boleh akses. Okay, now apa yang saya kena buat adalah saya kena pergi ke komputer setiap orang ni untuk install dia punya software yang SVN client ni. Okay, saya pergi ke PC 2 dan PC 3. Dekat PC 2 sama juga saya pergi ke Firefox. Saya download Tortoise SVN. Tortoise Tortoise SVN. Kita buka SVN ni lah. Then kita pergi ke download. Then download saja. So, bila dah download, dia akan masuk dalam komputer. Okay, bila dah download, dia akan ada lah kat dalam komputer ni, contoh SVN. Jadi, dia pun sama, klik next je. Next. Next, tak tahu apa-apa, next je. Install. Minta permission. Yes, finish. Okay. Kalau kat sini, kalau saya klik ni, dekat shell saya ni, saya klik kanan, dekat dokumen ni tak ada apa-apa, tak ada apa tu, macam biasa lah kan. So saya kena restart komputer ni. Restart. Sementara restart tu saya pergi ke PC 3. Dia pun sama juga, dekat saya punya dokumen ni, saya klik tak ada apa-apa. Saya kena download dia. So, Tortoise SVN. Download. Dan klik download. Bila download, dia dah akan ada dekat komputer ni lah. So saya kena install dia. Next, install. Okay. Finish. Ini pun saya restart. So sekarang dekat saya punya dokumen ni, nampak tak ada SVN checkout. Lepas restart baru dia keluarlah SVN checkout ni. Dia baru dia apa tu? Dan sebenarnya dekat server pun kita apa tu? Kalau tak ada server minta dengan katakan kita bukan unit IT ataupun kita unit IT tapi bukan team data center dan minta server susah sangat ataupun server semua dah penuh, kita boleh pakai PC biasa je untuk setup sebagai jadikan dia sebagai server. Just cerita tadi lah saya pun apa nama pakai PC biasa je. Pun kita boleh download juga.
Download. Tu tunggu dia download lagi. Lambat. Saya try. Okay. Ya, kalau tadi, okay. Kalau dia nak install tu kali kadang-kadang ada problem sikit. Ni lah. So, okay. Lepas tu saya nak check apa IP address dekat server. Tu saya boleh type IP. Saya dapat lah. Tapi sebenarnya kalau tak pakai tu kita boleh gunakan klik je. Pakai kita punya network ni. Tinggi this one code. So IP address saya adalah 192.168.56.101. Ataupun senang pakai command. Pakai command saya dapatlah 192.168.56.101. Okay. Okay, sekarang bila saya dah dapat IP address ni, apa yang saya kena buat adalah saya pergi ke disk komputer. Saya nak check out daripada saya punya Visual SPN ni ada bahagian IT punya repository. Klik kanan, SVN checkout. Kat sini saya kena masukkan saya punya apa tu addressnya lah. Kat sini repository ni bahagian IT. Saya boleh properties. Copy URL to clipboard. Clipboard ni sebenarnya dia okey. So, ini adalah dia punya nama dia lah. File saja, tapi kat sini dia saya pakai ni lah. 92.168.56.101. Ia adalah alamat untuk repository bahagian IT. Jadi kat sini https palang-palang 2.168.56.101 palang SVN palang bahagian IT. So kat sini lah apa tu dia akan check out directory ni kat mana kita nak letak dia. Sekarang saya nak letak dekat dokumen fully recursive ke immediate ke apa, kalau tak tahu just biarkan. Head ataupun revision. Head ni maksudnya kita nak ambil yang paling latest, kalau revision ni kita nak ambil yang version sebelum tu. Tapi sebab tak ada apa-apa jadi saya boleh ambil head dulu, klik OK, accept certificate. Okay, username kat sini bergantung kepada user yang kita bagi kat dia lah. Jadi kat sini user saya ada Aminah David Nazarul. So kat sini katakan Aminah. So saya type nama Aminah. Okay. So, sekarang bahagian IT dah masuk. Tapi sebab folder ni tak ada apa-apa, jadi kosong lah. Jadi saya boleh letakkan file. Saya copy lah file dokumentasi contoh panduan apa tu, tiga file ni. Copy. Saya masukkan dekat bahagian IT. Bila saya masuk kat sini, nampak tak ada simbol macam ni. Maksudnya kita belum hantar ke server. Nak hantar ke server kita kena commit. Jadi saya commit dulu. Dia commit ni kita boleh letakkan message. Contohnya macam
Lepas tu saya pilih file yang saya nak upload, klik OK. Sekarang Unity dah commit. Bila kita commit tu dia akan jadi hijau kat sini. Okay, sekarang saya akan pergi ke PC3 pula. PC3 sama, saya letakkan dekat my document. Dekat dokumen ni saya kena check out dulu. https ini palang-palang 192.168.56.101 palang SVN palang bahagian. Ini sekali buat je, bukan tak payah buat next time. Banyak kali buat sekali. Okey, kat sini user saya nak bagi kepada David. Sekarang David download dan dia pun dah dapat file yang di-upload oleh Aminah ni tadi. And then dia pun nak tambah dokumen dia juga. Jadi dia boleh ambil satu file Excel, copy, dan dia pergi ke dokumen kat bahagian IT ni, dia boleh pastekan kat sini. Kalau dia refresh. So ada satu file yang belum diketahui lagi lah. Maksudnya kena upload dia. So kita boleh klik dekat kanan ni untuk kita commit ataupun kat sini pun boleh juga. Kat bahagian luar ni, klik dan commit. So tambah file. Okay, sekarang dah version tu. Okay, tapi dekat Aminah ni masih lagi ada 3 sahaja. Dekat David dah 4. So kat sini apa yang Aminah kena buat adalah bila dia on komputer dia pagi-pagi ataupun petang-petang ataupun bila-bila apa tu setiap masa lah dia kena kat sini dia kena klik dekat update. So update ni baru dia akan dapat yang latest. So baru ada tahu lah, oh rupanya ada satu yang latest kat sini. Iaitu this file lah. Kelulusan Indonesia Shah Alam ni. So kat sini bila dia buka file ni dia akan tengok ada nama orang apa semua. And then dia boleh kemas kini. Contohnya macam kat sini katakan bin submit on, rupanya bukan bin submit on, salah. Bin Ahmad. Ya, bila dah siap dia boleh save. So bila dia save, nampak tak icon kat sini jadi warna merah. Ni maksudnya dia ada changes yang dia buat tapi dia belum commit ke server lagi. Yang dia boleh buat adalah dia boleh klik kat file ni, commit ataupun dia boleh klik kat sini dan dia commit satu. Okay, revision. So, tapi dekat David ni dia dibuka masih lagi nama submit on. Bukan Ahmad. Jadi apa yang dia kena buat? Dia kena update balik. Bila dia update, dapatlah revision 3. So dekat revision 3 ni bila dia buka, nama dah Ahmad, bukan submit on. Ini adalah kelebihan dia lah. Maksudnya satu orang buat changes, orang lain pun dapat. Dan kalau ada beberapa changes, contohnya macam dekat this file, dokumentasi untuk SPM 2020. So kat sini keluar penelitian kebangsaan. Kita akan pause lah dia tambahkan apa. Set. Okay, buat changes, saya simpan. Ini satu dokumen. Yang kedua pun dia buat changes. Kasih.
Boleh buat changes. So kat sini ada 2 changes yang dah ada dibuat. Jadi nak upload sekaligus, dia boleh klik kanan kat luar ni dan dia commit. Ada 2 file yang dia nak changes. Kalau malas, biasanya ramai orang malas lah. Tapi the best setiap kali kita nak changes, kita tulis something kat sini. Kalau malas, klik pun dia okey je. Sekarang file ni dah duduk dekat revision 4. So dekat sini kira Windows slow sikit. Okay. Bila dah hijau semua ni maksudnya semua yang dah latest lah. So dekat sini bila kita update, nampak tak simbol dia tu panah ke bawah. Update. And then dekat dokumentasi ni bila buka okay, dah ada dah. Dokumentasi apa tajuk tak lengkap. So dokumentasi ada buat changes. Dah siap. Commit balik ke server. Sekarang dah revision 5. Okay, ini adalah kelebihannya lah. Okay, katakan this apa tu nak buat, nak tengok version yang lama, dia boleh juga apa tu check out bahagian IT ref2. Ref2 ni nak ambil yang apa tu revision yang dulu punya lah. So dekat revision ni kita boleh tengok kat sini. Oh. Revision 2 lah. Okay. Klik kat sini, check out. Kita nak letak bahagian IT ref2. So dekat ref2 ni, dekat dokumentasi ni tadi masih lagi sama. Dan dekat sini pun cuma ada 2 je lah. Okay, dekat sini pun masih lagi 2017 sebab ini adalah di revision kedua. Ini ini duduk di revision kelima. So ini contoh kita nak tengok balik yang lama-lama. Dan dekat sini juga kita boleh kat SVN ni ada banyak lagi features lah. Contohnya kita boleh tengok show log. Show log ni kita boleh tahu okay, Aminah yang mula-mula upload, lepas tu David tambah file, kemudian Aminah kat sini lah apa tu kenapa kita kena letakkan message. Baru kita tahu apa yang dibuat. Kalau tak kita kena tengok satu-satu lah file apa. So contohnya dekat sini, dokumentasi ni pun tadi the whole folder, sekarang ni saya tengok file saja level. So dekat dokumentasi file, and then dekat sini saya boleh tengok show log. Dekat sini saya boleh tengok okay, Aminah ubah, David ubah. Dan kalau saya nak comparekan dia dengan revision sebelum ni, saya boleh tahu SVN diff later ataupun diff with previous version. So previous ni comparekan dengan yang sebelumnya lah. Sekejap. Okay, dia dah buka sebenarnya tapi dia dekat Word. Okay. Sekarang ni kita akan nampak lah. Ini compare dokumen revision ke berapa. Ini adalah ni revision 4. So
dekat sini ada dokumentasi lawatan daripada kementerian. Dokumentasi ni tak ada yang kotak dia tu. Tu kalau tak clear saya sakas sikit submission tu. Okey, kat sini dah. Kat sini kita boleh tengoklah apa bezaannya. Bukan ini saja, kita buka file satu lagi. Kalau lulusan Unicell ni pun, kita nak tengok chief with letter. Okay, ada salah sikit. Sini pun saya boleh okey ya. So, sekarang kita dapat tengoklah perbezaan dia. Perbezaannya this one 2020 dengan ini. Kita tahu banyak beza lah sebab apa tu previous one dengan this one pun kita tak ada banyak changes. So, okay. Sekarang ni katakan satu bahagian IT je. Okay, sekarang saya tambah satu lagi user. Tapi dia adalah komputer server ni. Server ni saya restart dulu sebab saya baru je install Tortoise SVN. Okay, SVN checkout kat sini ada. Okay, kat sini pun saya boleh checkout dia. Ingat lagi tak IP address tadi? 192.168.56.101. Tapi sebab dia sesuai kat server, jadi dia boleh IP address dia boleh pakai localhost. Sama juga lah. Kat sini siapa? Nazarul eh. Okay, Nazarul. Okay, sekarang Nazarul pun dapat di bahagian IT. Cuma dia tak ada nampak lah yang apa tu, right ni. Kenapa dia tak ada? Sebab kita belum restart lagi. So, kalau nak kita kena restart dulu. So, saya restart sekejap server. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh unmute-kan mic tu tanya. Okay, SBX server ni kadang-kadang dia boleh apa tu auto start dengan Windows. Tapi kalau dia tak auto start dengan Windows, kita kena apa tu startkan dia lah, ataupun kita kena letak something dekat startup manager untuk startkan this USBN. Okay, sekarang kalau saya buka balik dokumen ni, dah ada dah right ni. Ini maksudnya lepas kita restart baru ada lah. So kadang-kadang bila kita install dekat user kita, kat client, kenapa tak ada yang right ni? Sebab kita belum restart lagi komputer tu. So dia tak betul-betul integrate dengan shell, Windows shell. Okay, sekarang dekat PC 2 ni, Aminah ni, saya nak, okay, ini boleh padam je. Tak nak. Okay, sekarang saya nak check out. Tadi bahagian IT kan, sekarang saya nak check out repository, ada repository keselamatan. So, okay, Aminah dapat keselamatan. Okay, so dekat sini pun, dekat David ni pun, PC3 ni, dia pun nak check out keselamatan juga.
dia pun boleh check out keselamatan punya folder. Tapi dekat Nazarul, sebab kalau perasan tak, kalau dekat user ni tadi, keselamatan ni, kalau saya buka properties dia, Aminah dengan David saja yang boleh access. Bahagian IT pula, properties dia, everyone. Okay. So, apa jadi kalau Nazarul nak check out keselamatan punya folder? Okay, dia kata access to SVN keselamatan forbidden. Sebab Nazarul ni kita tak bagi dia access. Inilah kelebihan kita boleh control everyone. Siapa yang boleh read write, siapa yang boleh write saja, siapa yang tak boleh access pun. Okay. Dan kalau kat keselamatan ni, boleh tambah file, paste lah, paste and commit. Dan kat sini boleh update. So Aminah ni pun dapat this file PowerPoint ni. Okay. So iyalah apa tu. Dah siap lah kita punya SVN setup. Mudah je. Klik-klik je. Okay, kalau mana yang tak dapat apa tu, tak dapat tadi tu, boleh pergi ke this link, jasa. Okay, kat sini ada satu tutorial SVN. This one adalah slide PowerPoint. Yang satu lagi, ini adalah panduan lah. So, tutorial PowerPoint boleh download this tutorial. This one lebih kepada kita nak bagi dekat user lah. Bila kita dah set up dekat bahagian masing-masing, dia bagi this one lah. So, untuk menggunakan submission, bukan submission KDN, submission. Ini sebab saya buat untuk KDN hari tu. So, download this, ikut link ni. Lepas tu, klik next. And then, yalah, klik cipta satu folder baru. Masukkan folder tadi dia cipta dalam SVN checkout. Kita masukkan dekat link. And then, betul kalau nak buat perubahan dan buat naik kod. Okay, kat sini yang saya buat, kenapa letakkan dekat XAMPP ni. Ini contoh kalau kita nak manage coding lah. So, kalau kita buat dalam team, kita nak manage source code directly dalam server, kita boleh letakkan dalam XAMPP, htdocs, terus create folder dalam tu. So, kat sini kita boleh check out. Tapi sebaiknya jangan direct ke server lah. Buat dekat folder lain, lepas tu baru copy masuk balik dalam htdocs tu. Dan buat perubahan dan buat naik kod ni pun sama. Kita nak changes, macam saya tunjukkan tadi lah, buat changes. Dan check out lah. Okay, kat sini juga, kalau kita sebagai tuan-tuan perempuan sebagai ketua, boleh tengok juga prestasi kat sini. Contohnya, proses SVN ni, dia ada kat sini division graph kot. Statistics.
Okay, kat sini kalau apa tu ada merge, boleh branch, ada juga ada dua apa tu satu file yang sama dua orang edit, itu akan apa tu kita kena resolve the conflict lah. Sekejap, tengok. Sekarang ada dia punya, saya ada nampak siapa yang rajin changes. Okay, tak ada. Tak ada tak apalah, it's okay. So actually you all apa tu tanya dalam chat tu saya tak nampak pula. Macam mana nak jawab ni. Naim? Saya stop kan. Ya. Ya, okey. Akak dah compile Okay, soalan. boleh okay, tanya, boleh tanya. Akak ada compile soalan dekat chat tu. The first Saya tak nampak chat tu. Okay, akak compile dah. The first question, boleh tak di-access dari handphone? Access dari handphone. Okay, good question. Mungkin boleh kot kalau kita boleh download dia punya client dia. Kalau ada apa tu handphone punya apa tu client. Boleh je. Boleh lah kalau ada clientnya. Saya pun tak pasti apa clientnya. Kena try carilah. Okay, the second question, perlukah berada dalam network yang sama, run on internet? Okay, that's good. Ia bergantung. Kalau sebab apa tu kan dekat server ni tadi, server ni kita expose dia dekat internet ataupun tak. Kalau kita expose dia, contohnya macam dekat sini ni, account ni, kat sini kan yang https jadi 192.168.56.101 palang sbn palang. Okay, this one ni. This one kalau this apa tu IP address server ni kita apa tu kita exposekan keluar ke public dan kita apply apa nama kita apply satu URL lah untuk dia, tu domain dia, and then bolehlah access daripada luar. Kalau kita tak expose, and then just dalam network kita lah. So macam sekarang ni saya set up 3 biji komputer ni, semua ni dalam segmen yang sama. Kalau saya duduk di segmen yang lain, dah tak boleh access. Sebab semua kena duduk dalam segmen 56 ni. So kalau ni kita kena allow dekat firewall dan sebagainya lah. Team network lah yang akan kena buat. Kalau kita nak the whole organisation kita boleh access this our SVN server. Kalau kita nak boleh daripada luar internet pun boleh, kita kena exposekan this one ke public. Mohon kalau duduk dalam PCN kena mohon dengan PCN dan sebagainya. And then ada pro and cons benda tu. Dan sama juga kalau nak access daripada phone tadi tu boleh, tapi tengok phone tu kalau kita cuma internal saja, phone tu kena connect ke network internal lah. Kalau kita nak supaya phone tu access through dia punya apa tu internet data, IP address server ni kita kena exposekan ke public. Okay, next question. Boleh tak satu ID guna 2-3 PC? Boleh. Okay, next one. Kalau ada dua contohnya saya tunjukkan keselamatan ni okay, sebab sekarang ni this SVN ni saya dah login sebagai apa tu Nazarul. So, kalau ni saya kena tukar saya punya user lah.
bukan user, mungkin kita boleh access daripada PC. Tapi kalau PC lain, lain lah dia punya apa nama tu, apa tu, boleh lah, boleh access 2-3 PC pun tak masalah. Okay, next. Okay, kalau ada dua file yang sama, macam mana nak tahu ada perubahan? Saya ingat revision tadi dah tunjuk dah kan? Ada tunjuk dah. Okay. Lagi ada satu soalan daripada kena sebut nama orang tanya ni. Masrul Ehsan Mamat. SPM Okay. sesuai untuk single programmer? Boleh, apa tu, sesuai sebab kalau pun single programmer, tapi bila kita buat changes kepada source code tu, kadang-kadang kita nak patah balik source code yang sebelum ni. Okay. Jadi kita dah, apa tu, mungkin sebelum ni features ada benda tu, lepas tu orang apa tu user minta ubah, kita ubah macam kita tak nak, saya nak macam dulu balik. So dah kalau kabut kita nak cari yang balik yang dulu, yang mana satu. So kalau kita pakai SVN ni, kita buat version ni control, kita senang je nak patah balik ke version sebelum ni. Dan kadang-kadang kita nak comparekan balik apa beza apa tu version ni dengan version sebelum ni, kat mana perubahan source code dia. Jadi kalau pakai SVN mudahlah kita nak tengok balik dia. Right. Okay, yang tadi tu saya tunjuk kalau kita pakai Word document. Kalau kita pakai simple document, contohnya macam text document saja. Contohnya macam apa tu? Apa? Ini. Okay, sebab this one very simple. Kalau macam Word tadi tu dia kena buka Word lah. Tapi kalau dokumen yang programming contohnya macam HTML, PHP, Word semua tu, kita senang nak nampak perubahan dia. Revision 6 dengan working copy. Kat sini ada head dengan body, head body kat sini version baru ni ada isi sikit. So kalau kat sini saya tambah lagi. Okay, ada link. Saya tengok. Nampak tak? Yang paling ni comparekan dengan yang latest. So kat sini ada tambah link. Kita nampak line yang mana satu. Line 5 dengan line 6 ada perubahan. So walaupun seorang yang apa tu, walaupun untuk seorang, very good to use the SVN. Okay, next question. Berapa maximum user boleh create? Okay, kalau kita set up yang Apache punya SVN tu ramai lah, tapi kalau Visual SVN ni sebenarnya ada limit dia.
Dia 15, kalau yang free community tu yang saya tunjukkan tadi tu 15 user sahaja. Jadi kalau nak lebih, kita kena belilah yang dia punya license je. Jadi harga harga kalau lebih lah. Tapi kalau bahagian kecil, bila kecil boleh pakai this USBN ataupun kita boleh set up je apa tu yang lain. Contohnya macam Apache ni kat sini kita set up apa tu Linux mana binary package. Binary ni maksudnya dia dah compile lah untuk kita. Kalau kita untuk source download tu kita kena compile dia dulu. Jadi kalau kita nak set up dekat apa tu CentOS Linux, ini commandnya. DBL semua dia bagi tahu lah. Untuk Windows pun ada beberapa jenis. Ada banyak lah. Ada yang cuma ada yang kena bayar. So, saya tunjuk Visual SPN sebab ini yang paling mudah sekali nak install. Klik next saja. Tapi yalah, apa tu, dia ada limitasi lah. Tapi just kalau nak familiarkan kita punya team dengan apa tu versioning control, this is a very good start lah for me. Okay, next. Soalan last ya Naim. SVN ada konsep macam Git, GIT? Branching, master macam tu? Okay, dia ada juga sikit tapi dia ada beberapa perbezaan lah antara SVN dengan JIT. Ini adalah bezanya lah. JIT adalah distribution version control yang biasanya khusus untuk source code saja. Kalau subversion ni dia untuk dia centralized, maksudnya semua pergi ke server dulu, lepas tu baru orang lain klien-klien lain yang download lah. Kalau JIT ni dia actually each client tu dah dikira macam server. Lepas tu baru dia apa tu, dia more complex, lagi susah nak pakai. Saya pun tak faham lagi nak pakai JIT. Sikit-sikit je. So tapi subversion SVN very easy untuk kita punya team get started lah dengan versioning control. Kadang-kadang kalau dia tak faham lagi versioning control, dia tak biasa lagi budaya, susah juga. Jadi kita introduce dengan version SVN dulu and then later on boleh upgrade ke JIT. Lepas tu JIT ni pula dia create local repository for storage everything locally instead of using central server. Kalau SVN, centralized server, network access not mandatory for JIT operation. Maksudnya JIT ni boleh run it, boleh apa tu install dan dia boleh buat versioning dalam diri sendiri je. Kalau SVN semua kena pergi ke SVN operation, maksudnya pergi ke server lah. Tapi kalau server tu dalam komputer tu juga boleh juga. Dia ada beberapa tapi JIT lagi susah nak pakai, SVN paling senang lah. Okay, next. Okay Naim. Itu je soalan yang tanya dekat chat. So kita nak buka pada yang nak tanya terus pun boleh ke ya? Boleh. Silakan. Alright, silakan. Ada soalan? Boleh onkan mic tu and then boleh bertanya. Okay, kita iklan sikit lah. Kita menyerulah pada ahli-ahli yang mungkin terlepas pandang mak yuran untuk tahun ni ya. Apa ni, dekat bawah tu, dekat chat tu ada nombor akaun dan juga jumlah bayaran untuk setahun. Itu pesanan daripada bendahari ni. Ada satu lagi soalan tadi. Okay. Ada yang web base? Okay. Actually dekat SVN ni memang dia web based lah. Contohnya dekat sini. Kalau dekat PC client ni, dekat web. Oops.
Okay, kat sini dia akan tanya username. S3 ni siapa, David eh? Okay. So kalau dia apa tu kita buka dia punya URL ni 192.168 apa semua tu, then dia akan keluar dari segi webnya. Ini bahagian IT lah. Ada dua bahagian IT dengan keselamatan. Keselamatan dia boleh tengok. Pakai IT pun dia boleh tengok. Cuma kalau pakai web ni ada limitasi sikit lah. Contohnya kat sini dia boleh download save file. Dia download, dia akan duduk dekat download ni ada pakai IT. So dia boleh download the whole lah. Ataupun dia boleh download satu-satu file ni. Tapi bila nak apa tu buat changes kat sini, tak boleh buat changes lah. Tak boleh buat changes directly dan nak apa, nak commit balik ke server tu pun susah. Dia cuma boleh access sahaja this apa tu, this file. It's very good kalau kita nak sharekan dokumen ni ke seluruh bahagian, tapi kita tak nak dia orang